Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bihar ya karim. Oke, kita jumpa lagi pada hari ini. Hari ini Uncle berada di Teluk Likas. View di belakang Uncle tu merupakan bangunan PKNS, yaitu bangunan kerajaan negeri, di mana Ketua Menteri Sabah, ofis dia di situ. Dan di sebelah dia itu pula adalah bangunan Yayasan Sabah. Kalau mau tengok di sebelah sana pula adalah Pulau Gaya, iaitu satu-satunya pulau yang berhampiran dengan bandar Kota Kinabalu. Yang sekarang ni merupakan Teluk Likas. Kalau tengok kena zoom di sana ada sebuah masjid. Itu dipanggil Masjid Terapung, Masjid Bandaraya Likas. Hari ini sambil Uncle belanja view-view yang menarik, kita share lagi pada hari ini mengenai hibah, ikatan hibah yang melibatkan di mana mereka mempunyai anak yang istimewa, anak syurga, ataupun lebih dikenali dengan anak berkelainan upaya. Jadi kenapa perlu kita membuat ikatan hibah bagi mereka yang mempunyai anak spesial ni? Kamu pun sudah tahu siapa yang mempunyai anak spesial. Kita memahami ataupun mengetahui bahwasanya mereka ni memerlukan penjaga sehingga mereka dewasa. Jadi apabila sudah dewasa pun mereka masih memerlukan penjagaan atau seseorang yang boleh membantu mereka bagi kelangsungan hidup tu adalah satu keperluan di dalam ibu bapanya ni untuk membuat satu ikatan hibah. Sekiranya perancangan awal itu berlaku, jadi mudahlah anak ini mendapat keprihatinan seandainya berlaku kematian ibu maupun bapanya. Sekurang-kurangnya perancangan kewangan terhadap anak istimewa ini terjamin. Sebab kalau kita tidak merancang lebih awal terhadap satu ikatan hibah untuk diberikan kepada anak istimewa ini serta dia punya pemegang amanah ataupun penjaga dia apabila kita sudah tiada, adakah kamu sanggup untuk melihat anak istimewa ni berada di pusat kebajikan? Kalau itulah yang kamu jawab, kamu rela, maksudnya ikatan hibah tu tidak perlu buatlah. Tapi bagi mereka yang tidak mau anak mereka ni tercicir atau terpaksa dimasukkan ke pusat-pusat kebajikan, maka satu ikatan hibah bagi persediaan di hari kemudian merupakan satu kemestian kepada ibu bapa yang mempunyai anak istimewa. Apa definisi anak istimewa tu? Anak istimewa ni adalah satu kategori anak yang memerlukan penjagaan walaupun sehingga dia dewasa. Contoh, autism, disleksia ataupun sindrom Down, dan yang mempunyai kecacatan kelainan upaya, contohnya seorang yang pekak, bisu, cacat anggota dan yang lainlah yang mempunyai kad OKU, yang mana kita tahu mereka ni memerlukan seseorang pemegang amanah biarpun sudah dewasa. Itulah yang kita maksudkan dengan anak-anak istimewa ni. Kenapa perlu untuk dia dihibahkan? Kalaulah kita tidak menghibahkan harta kita yang ada, harta yang kita ada tu apabila kita meninggal dunia, dia akan menjadi harta pusaka. Seperti mana yang kita maklum, harta pusaka ni dia tidak ada kategori orang yang istimewa atau tidak istimewa.
dia punya kategori adalah anak lelaki atau anak perempuan. Itu sahaja. Dia tidak tahu pun ataupun tidak ada satu klasifikasi pembahagian untuk anak istimewa ni ada lebih. Dia punya perbezaan cuma kalau anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Sedangkan kita mengetahui anak istimewa ni memerlukan satu perbelanjaan yang lebih bagi treatment dia. Mungkin ada benda yang perlu kita belanjakan pada setiap bulan bagi memulihkan ataupun memberi satu latihan kepada golongan anak-anak istimewa ini. Selalunya kalau dia dihibahkan, apakah jenis-jenis harta ataupun jenis-jenis yang harta lah yang dihibahkan kepada anak-anak ni? Okey, biasanya kita ni tahu di dalam menghibahkan harta pusaka ni kita ada 2 kategori yang kita boleh hibahkan harta, iaitu harta alih dan harta tidak alih. Yang penting milikan dia tu sempurna. Harta tidak alih ni adalah seperti rumah, tanah, di mana rumah dan tanah ni dia mempunyai satu nilai yang semakin hari semakin meningkat. Okey. Contohlah kita mengetahui agak mustahil untuk anak istimewa ni pandai untuk membeli rumah seperti mana anak-anak yang normal yang lain. Jadi adakah kita mau melihat anak istimewa ni tidak ada rumah? Jadi memang mereka memerlukan sebuah rumah. Jadi apabila kita boleh merancang rumah untuk anak yang istimewa ni, apabila kita sudah meninggal dunia, kita tidak risau bahwasanya anak istimewa ni sudah pun ada rumah, sudah pun ada seseorang pemegang amanah, di mana pemegang amanah tu pun kita sudah hibahkan gajinya berapa. Macam mana dia dapat gaji? Mungkin kita akan hibahkan harta kita tu untuk dimasukkan di dalam satu, contohnya macam tabung haji, dan dividendnya boleh dibayar gaji kepada pemegang amanah tu. Benda-benda begini haruslah kita rancang semasa hidup bagi memudahkan anak istimewa ni untuk meneruskan hidupnya dengan teratur apabila mempunyai seorang pemegang amanah, di mana pemegang amanah ni akan menguruskan hidup dia. Pemegang amanah ni boleh juga dilantik di kalangan anak-anak kandung sendiri, di mana orang yang lebih menyayangi kepada anak-anak istimewa ni. Contohlah kalau dia dalam adik-beradik dia tu kan, dia 1 orang istimewa, dia ada 5 orang adik-beradik kan. Dan dia contohlah dia anak ketiga lah, lelaki contohnya, dia istimewa. Jadi kalau seorang ibu bapa ni dia datang ke tempat tuan uncle lah konon untuk minta advice. So how will you advise them? Okey, biasanya uncle akan advise dia supaya benda ni dihibahkan mengikut keseluruhan anak tu, di mana pemegang amanah biasanya uncle akan portionkan 2 bahagian. Disebabkan oleh bahagian yang satu lagi itu adalah untuk allowance terhadap pemegang amanah terhadap anak golongan istimewa ni. Biasanya uncle akan advise tu, di mana semua pembahagian adalah secara rata, tapi bagi pemegang amanah kita akan memberi satu portion lagi berbentuk allowance terhadap menjaga anak istimewa tersebut. Dan harta-harta sama ada harta alih ataupun harta tidak alih. So selalunya yang jadi yang tukang tu lah arrange semua tu kan, mestikah dia daripada anak sulung kah macam mana? Tidak semestinya. Siapa-siapa saja pihak ibu bapa tu percaya, mungkin di kalangan adik-beradik ibu bapa tu, mungkin saudara terdekat. Oh, orang luar pun boleh lah. Orang luar pun boleh yang memegang amanah ni. Tapi sebaik-baiknya pemegang amanah ni haruslah mempunyai kaitan keluarga lah. Itu lebih mudah kalau dari segi undang-undang. Tapi seandainya benda itu kurang kompeten di kalangan keluarga tu, dia boleh memilih orang yang dipercayai bagi menjadi pemegang amanah terhadap anak istimewa tu. Okey, yang pernah uncle handle case lah kan, untuk anak-anak istimewa ni kan, selalunya macam mana yang kamu buat tu untuk hibahkan kepada anak-anak istimewa ni? Biasanya
di mana saya akan advise pemegang amanahnya, kalaulah contoh hibah ni di kalangan suami isteri, harta tu ada harta suami dan harta isteri. Biasanya uncle akan suggest untuk menghibahkan harta tu kepada anak-anak, di mana suami dan isteri ini akan back to back menjadi pemegang amanah, dan backup pemegang amanah adalah anak-anak yang berumur, maksudnya yang berkemungkinan dalam masa beberapa tahun, biasanya anak sulung lah yang boleh diharap oleh ibu bapa tersebut lah sebagai backup. Sebab kita pun tidak tahu sama ada ibu bapa ni akan mati satu-satu pun atau mati serentak. Jadi kita perlu ada backup plan lah. Maksudnya seandainya berlaku kematian di antara suami atau isteri, kalau suami dulu, isteri akan menjadi pemegang amanah lah terhadap semua harta anak yang di bawah umur. Dan begitu juga si suami akan menjadi pemegang amanah jika istrinya tu meninggal. Tapi apa pula akan jadi bila kedua-dua ibu dan bapa meninggal? Contoh-contohlah Jojo Palis orang cakap dalam kemalangan. Apa yang akan jadi? So kita sudah pun set dia punya pemegang amanah tu siapa. Jadi boleh nampak sini keperluan untuk anak-anak special ni penting sebab tidak mau dia jadi harta pusaka. Betul, apabila dia tidak jadi harta pusaka, maksudnya perebutan di antara ahli waris yang bukan anak dan isteri ini tidaklah terjadi. Sebab kita bukan mau menuduh ipar dua ini tamak harta, tapi itulah yang kebiasaannya berlaku. Oh, yang saya betul-betul faham ni yang kalau dia jadi harta pusaka ni dia tidak pilih kau special kah, kau tak special kah, dia hanya pilih portion lelaki perempuan je. Betul, pasal itulah kita mesti merancang ikatan hibah, disebabkan dalam faraid dia tidak ada special bagi golongan-golongan orang yang istimewa ni. Perbezaan pemberian hibah anak-anak ni adalah berdasarkan jantina, bukan berdasarkan condition anak tersebut. Itu yang sangat penting tu, orang kena tahu tu sebab apa ni dia special kan, tak special kan, itu tidak masuk dalam perkiraan. Ya, So uncle, kalau ada orang mau minta further advice tu macam mana boleh dapatkan free ebook kah, macam mana tu? Okey, bagi mereka-mereka yang join live atau video uncle pada hari ini yang masih kurang faham, kalau memerlukan fahaman yang lebih, uncle alu-alukan untuk PM uncle dengan menaip ebook hibah. Lepas tu maklumkan nama serta lokasi bermastautin. Uncle akan hadiahkan satu ebook secara percuma mengenai ikatan hibah tu. Siapakah golongan sasar yang perlu membuat hibah. Jadi kalau mereka yang mungkin mau mencari video-video uncle di YouTube, macam mana tu? Bolehlah melawat atau melayari di page uncle Sufyan Ismail. Okey, page uncle Sufyan Ismail. Boleh klik di situ, dan kalau boleh sudah tengok video-video tu, please share ataupun tag mana-mana kawan-kawan supaya sama-sama kita memberi manfaat kepada semua umat Islam, khasnya di negeri Sabah, supaya dia celik syariah. Kalau di YouTube macam mana? Just type your name lah dalam YouTube. Dalam YouTube pun boleh type saja nama semua Sufyan akan keluar. Ismail. Semua YouTube uncle mengenai isu syariah maupun hibah ataupun apa-apa isu-isu syariah di mahkamah syariah, kamu boleh cek dalam YouTube tersebut. Okey, jadi ada apa-apa lagi? Okey, uncle harap hibah merupakan satu perkara yang perlu kamu ambil kira dan bertindaklah sekarang sebelum terlambat. Uncle ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.